Yang berusaha Tuan Haji Azman bin Muhammad Dom, Pengetua SMK Kelebang Besar Melaka. Yang berusaha Cikgu Ngazuddin bin Masjudi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Limau, Sungai Besar Selangor. Yang berusaha Cikgu Hajah Zalinah binti Hasan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Dr. Latif Sabak Bernam Selangor. Yang berusaha Cikgu Megat Fauzi bin Haji Ibrahim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Makmur Sekolah Kluster Kecemerlangan Sungai Besar Selangor. Yang berusaha Cikgu Anita binti Osman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Isap Kuantan Pahang. Yang berusaha Cikgu Fauzuki bin Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Gong Balai Marang Terengganu. Majlis mengalu-alukan yang dihormati Teknologi Profesor Dr. Muhammad Fadil bin Abdul Hanif, Penolong Pengarah Sektor Sumber Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang berusaha pentadbir sekolah-sekolah jaringan, seterusnya guru-guru yang dikasihi. Puji dan syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu secara maya bagi menjayakan program jaringan pintar Think Tanks Education 2022 Sekolah Kebangsaan Sungai Limau bersama JPN Negeri Johor dan jaringan 5 buah sekolah iaitu SMK Kelebang Besar Melaka, SK Sri Makmur Sekolah Kluster Kecemerlangan Selangor, Sekolah Dr. Latif Selangor, SK Bagan Inap Pahang, SK Gong Balai Terengganu. Walaupun dalam keterbatasan, kita sedaya upaya berdamai dengan situasi ini bagi mencapai satu matlamat untuk mengungguli sistem pendidikan ala baharu. Warga Sekolah Kebangsaan Sungai Limau rasa tersanjung dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamil bin Osman dari SK Sungai Limau, Sungai Besar Selangor. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, kami menadah tangan memohon restumu. Kurniakanlah kepada kami iman yang kamil, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah program perkongsian pintar Think Tank Education ini sebagai wasilah ke arah memperkasa pendidikan untuk anak bangsa kami. Ya Allah, perkukuhkanlah azam dan iltizam kami bersama demi mencurahkan usaha dan tenaga kepada agama, bangsa dan negara. Sempurnakanlah hikmat bakti kami ini sebagai satu ibadah yang dicontohi dan disegani. Eratkanlah kasih sayang di kalangan kami. Limpahkanlah cahaya petunjuk untuk kami terus melaksanakan tanggungjawab dengan adil demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Ya Allah, ya Syakur, kami memohon agar satukanlah dan perteguhkanlah hati-hati kami. Siramilah hati kami dengan cahaya ketakwaan. Jadikanlah kami di bawah lindungan-Mu
Kami memohon kesejahteraan dan kebahagiaan berkekalan untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rashid, suburkanlah sifat-sifat yang mulia di dalam jiwa-jiwa kami dengan sentiasa merasa redha di atas nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan kepada kami. Mesrakanlah di antara hati-hati kami. Tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Hindarilah diri kami dari sifat-sifat mazmumah dan siramilah kami dengan sifat-sifat mahmudah. Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Rahim, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Ya Allah, permudahkanlah para guru mendidik anak bangsa kami dan permudahkanlah anak murid kami menerima dan mengamalkan ilmu yang kami sampaikan. Jauhkanlah kami dari segala bala bencana, kebinasaan dan kerosakan dan apa-apa perkara yang menjauhi kami daripada rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamil atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang budiman, bagi memulakan bingkisan ucapan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Cikgu Nazudin bin Masjudi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Limau, Sungai Besar Selangor, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyaksikan montaj sempena program Jaringan Pintar 2022. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara program kita pada pagi ini, Cikgu Halimatun binti Abu Bakar. Pada yang berusaha, Tuan Haji Azman bin Madum, Pengetua SMK Kelebang Besar Melaka. Seterusnya kepada Puan Hajah Zarina binti Hasan, Guru Besar SK Dr. Abdul Latif Sabah Bernam. Kepada Cikgu Megat Fauzi bin Ibrahim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Makmur Sungai Besar. Seterusnya kepada rakan saya, Cikgu Anita binti Osman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Isap, Kuantan, Pahang. Kepada Encik Fauzuki bin Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Gong Balai, Marang, Terengganu. Dan kepada Dr. Muhammad Fazil bin Abdul Hamid, Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Seterusnya kepada guru-guru penolong kanan, pada guru-guru dan semua yang bersama kita pada program pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita duduk semeja sama-sama untuk kita berbincang, untuk kita berkongsi ilmu dalam program Perkongsian Pintar Amalan Terbaik Sekolah-Sekolah. Walaupun secara maya, tapi saya yakin impaknya tidak jauh beza dengan kita bersemuka. Di kesempatan ini ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih
kepada semua pentadbir sekolah, tuan pengetua dan guru-guru besar yang terlibat kerana sudi menerima undangan kami untuk sama-sama berkongsi ilmu amalan terbaik sekolah masing-masing di program ini. Saya mengharapkan agar program ini sentiasa memberi impak yang sangat baik kepada warga sekolah masing-masing, dan saya juga berharap agar perkongsian ini tidak terhenti di sini saja. Di masa akan datang, insya-Allah kita akan dapat lanjutkan dengan perkongsian ilmu, perkongsian pintar di unit-unit yang lain, contohnya seperti di unit co-curriculum ataupun unit HEM dan sebagainya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih di atas kesudian semua pihak untuk sama-sama duduk bersama pada dalam program ini, dan tahniah kepada guru-guru dan semua yang membuat pembentangan dalam program pada pagi ini. Akhir sekali saya ucapkan terima kasih dan semoga program kita ini dapat berjalan dengan lancar hingga penghujungnya. Saya tutup ucapan saya pada pagi ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Cikgu Nazidin atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dirahmati, kini kita telah tiba ke destinasi perkongsian pintar. Majlis pagi ini dimulakan dengan perkongsian Artificial Intelligence Center Sinonim dengan sebutan AIC yang dibangunkan oleh Ustaz Ahmad Kamil bin Osman dan akan dibentangkan oleh ikon-ikon cilik dari SK Sungai Limau. Dipersilakan adik Nur Amirah Syahidah binti Rashid, Nur Alia Nadirah binti Muhammad Yusaini, Nur Ain Insyirah binti Khairul Anwar dan juga Haifa bin Ahmad Kamil. Dipersilakan ikon-ikon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Limau, Sungai Besar Selangor, Cikgu Ngazudin bin Masjudi. Yang berusaha Pengetua SMK Kelebang Besar Melaka, Tuan Haji Azman bin Muhammad Dom. Yang berusaha Guru Besar SK Seri Makmur, Sekolah Kluster Kecemerlangan, Sekolah Kebangsaan Sungai Limau, Cikgu Megat Fauzi bin Haji Ibrahim. Yang berusaha Guru Besar SK Dr. Abdul Latif, Sabak Bernam, Selangor, Cikgu Hajar Zalinah binti Hasan. Yang berusaha Guru Besar SK Sungai Isap, Kuantan, Pahang, Cikgu Anita binti Uthman. Yang berusaha Guru Besar SK Gong Balai, Marang, Terengganu, Encik Fauzuki bin Ismail. Yang dihormati Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Teknologis Profesional Dr. Muhammad Fazli bin Abdul Hamid. Yang dihormati Ustazah Birdawati binti Mamdar, PK Pentadbiran SK Sungai Limau, Cikgu Hajah Siti Rohani binti Sampur, PK HEM SK Sungai Limau, dan Cikgu Muhammad Azli bin Muhammad Saman, PK Co-Curriculum SK Sungai Limau. Seterusnya para guru dan rakan-rakan penonton siaran secara langsung pada pagi ini.
Saya, Nur Amira Syahidah binti Muhammad Rashid, akan membentangkan kepada anda semua berkenaan dengan projek inovasi baru SK Sungai Limau iaitu Artificial Intelligence Center AIC. Rakan-rakan dan para penonton sekalian, Pusat Kecerdasan Buatan atau AIC ini dibangunkan bagi membina persekitaran pembelajaran secara digital di luar bilik darjah, seterusnya membudayakan STIMAC dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid. Mari sama-sama kita saksikan video ini. Sidang penonton sekalian, objektif projek AIC ini lebih menjurus ke arah kemenjadian murid. Objektif yang pertama, AIC ini menjadi wadah bagi para murid SKSL mengisi waktu lapang ketika waktu rehat. Para murid boleh mengakses permainan video bercorak pendidikan di sini secara kendiri. Objektif kedua, dengan memanfaatkan kemudahan di AIC ini, ia akan membantu penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid. Ini disebabkan dengan mengaplikasikan salah satu elemen teknologi kecerdasan buatan iaitu voice recognition, mendorong murid bertutur dalam bahasa Inggeris untuk bersembang dengan komputer. Objektif ketiga pula, di AIC ini, para murid berpeluang meneroka teknologi terkini iaitu aplikasi Cortana, kawalan tangan dan robotik. Dan objektif keempat pula, di AIC ini menjadi satu wadah untuk sekolah ini mengadakan jaringan dengan pihak luar bagi tujuan berkongsi ilmu dan kepakaran seperti yang sedang kita jalankan ketika ini.
Baiklah para penonton semua, mesti anda semua ternanti-nanti bagaimana AIC ini berfungsi. Oleh itu, saya menjemput adik Haifa binti Ahmad Kamil untuk membuat demonstrasi penggunaan isyarat tangan untuk pembelajaran asas bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada adik Haifa. Seterusnya, saya menjemput adik Ain Isyirah binti Hairul Anwar untuk membuat demonstrasi pembelajaran matematik. Dipersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada adik Ain atas tunjuk cara dia sebentar tadi. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, sebenarnya banyak lagi aplikasi berbentuk didik hibur boleh diakses di dalam komputer tadi. Jadi, murid mempunyai banyak pilihan untuk melakukan aktiviti yang mereka sukai. Selain itu, kawalan isyarat tangan yang diaplikasikan oleh kedua murid sebentar tadi dapat memberi impak terhadap kemahiran psikomotor para murid dengan cara meningkatkan koordinasi mata dan tangan mereka. Sidang penonton sekalian, pengungsian ini tidak sampai di situ sahaja. Kini saya menjemput rakan saya iaitu saudari Alia Nadirah binti Muhammad Yusaini untuk menunjukkan kepada anda semua demonstrasi penggunaan Cortana dalam AIC ini. Dipersilakan Alia. Hey Cortana, what is solar flare? According to SpanishDict.com, so lovely, phrase 1. Beautiful. Hey Cortana, what is Microsoft? Microsoft Corporation is an American multinational technology corporation which produces computer software, consumer electronics, personal computers, and related services. Its best-known software products are the Microsoft Windows line of operating systems, the Microsoft Office Suite, and the Internet Explorer and Edge web browsers. Its flagship hardware products are the Xbox video game consoles and the Microsoft Surface lineup of touchscreen personal computers. Microsoft ranked number 21 in the 2020 Fortune 500 rankings of the largest United States corporations. By total revenue, it was the world's largest software maker by revenue as of 2016. It is considered one of the big 5 companies in the U.S. information technology industry, along with Google, Apple, Amazon, and Facebook. Hey Cortana, mountain in Arabic. Mountain in Arabic is جبل. Terima kasih sahabat saya, saudari Alia atas tunjuk cara dia tadi. Untuk pengetahuan sidang penonton semua, aplikasi Cortana ini adalah perisian yang dibina oleh Microsoft dalam komputer yang mempunyai sistem operasi Windows 10 dan ke atas. Jawapan-jawapan yang diberikan adalah berdasarkan teknologi Big Data yang dijana dari sistem data yang dimiliki oleh Microsoft. Untuk mengendalikan aplikasi Cortana ini, para pengguna wajib menggunakan bahasa Inggeris. Justru dengan meletakkan ia di dalam AIC ini dapat membantu para murid menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Yang menariknya di sini, para murid boleh mendapatkan ganjaran RM10 jika dapat menjawab set soalan yang diberi nama Cortana Task. Baiklah sahabat-sahabat penonton dan para guru semua. Sampai di situ sahaja penerangan saya berkenaan dengan Artificial Intelligence Center SKSL, iaitu Pusat Kecerdasan Buatan SKSL ini. Jika ada persoalan, bolehlah diajukan di akhir perkongsian kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Terima
kasih kepada Ustaz Kamil dan juga Permata-Permata Cemerlang Pasar Sungai Limau atas perkongsian itu tadi. Pembentangan seterusnya adalah mengenai robotik yang diterajui oleh Cikgu Nur Iftitah binti Ahmad dari SK Seri Makmur Sekolah Kluster Kecemerlangan Selangor. Silakan Cikgu. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Kamil dan Permata-Permata Cemerlang SKSL atas perkongsian itu tadi. Pembentangan seterusnya adalah berkaitan dengan robotik yang diterajui oleh Cikgu Nur Iftitah binti Ahmad dari SK Seri Makmur Sekolah Kluster Kecemerlangan Sabak Bernam Selangor. Dipersilakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang berusaha Tuan Haji Azman bin Muhammad Dun, Pengetua SMK Kelab Bangsa. Yang berusaha Cikgu Nazuddin bin Masjudi, Guru Besar SK Sungai Limau. Yang berusaha Cikgu Megat Fauzi bin Haji Ibrahim, Guru Besar SK Seri Makmur. Yang berusaha Cikgu Hajah Zalina binti Hassan, Guru Besar SK Dr. Latif. Yang berusaha Puan Anita binti Osman, Guru Besar SK bin Ishaq. Seterusnya yang berusaha Encik Fauzuki bin Ismail, Guru Besar SK Gong Balai Marang. Yang berusaha Dr. Muhammad Fazil bin Abdul Hamid dari Jabatan Negeri Selangor. Guru-guru penolong kanan, dan yang dihormati rakan-rakan guru dan para pembentang yang terlibat serta kepada ekor-ekor murid yang terlibat pada hari ini. Tidak lupa juga kepada pengurusi majlis Cikgu Halimatun binti Bakar. Terima kasih diucapkan juga kepada SK Sungai Limau yang sudi menjemput saya sebagai salah seorang pembentang untuk program jaringan think tank education pada hari ini. Baiklah, sebelum pergi jauh lagi, saya memperkenalkan diri saya. Saya ialah Cikgu Nur Iftitah binti Ahmad, bertugas di SK Seri Makmur, mengajar sains bagi murid tahun 4, 5 dan 6. Dan saya juga adalah guru robotik dan juga guru STEM. Seterusnya, ini adalah di antara momen-momen saya pada tahun ini di mana saya telah menerima beberapa anugerah. Okay, kita teruskan ya. Baiklah, pada hari ini saya diamanahkan untuk
berkongsi tentang robotik ya. Baiklah, SBS Team. SBS Team ni adalah sebenarnya nama yang diberikan kepada ahli kumpulan robotik SKSM ya, di mana bermaksud SBS itu bermaksud Sungai Besar Selangor ya. Okay, alhamdulillah dengan nama SBS ni membawa kami hingga ke persada antarabangsa ya. Seterusnya, baik, ini adalah wajah-wajah permata-permata yang terlibat ya dalam pertandingan Universal Robotic Challenge di peringkat kebangsaan dan juga international ya. Okey. Kami telah menyertai untuk pertandingan robotik ini setakat ni 2 tahun lah. Untuk tahun ni kami belum lagi terlibat. Alhamdulillah untuk tahun 2020 kami telah menjadi johan untuk peringkat kebangsaan dan 2021 kami telah sekali lagi menyandang johan peringkat kebangsaan dan melayakkan kami untuk bertanding ke peringkat antarabangsa, iaitu di mana pada waktu itu pada tahun lepas tuan rumahnya adalah Jepun dan kami telah mendapat johan lah. Okay. Saya rasa yang ni tak perlu kot. Saya akan terus share tentang apa inovasi yang telah saya jalankan pada murid-murid, di mana saya sebelum kami membuat robotik ni, kami untuk mendapatkan set-set robot ni kami perlukan menjemputlah orang luar untuk mengajar ya, dan juga mencari dana untuk membeli robot-robot yang kami perlukanlah untuk dipertandingkan. Okey, baik, seterusnya. Okay, ini waktu sesi perbengkelan ya, di mana murid belajar tentang reka bentuk robotik. Kemudian murid diajar tentang pengaturcaraan ataupun coding. Kemudian murid mengaplikasikanlah. Okay. Baiklah, sekejap ya, saya terus tunjuk kepada video lah ya. Video di mana permata-permata ini mempersembahkan hasil inovasi yang pertama dan juga yang kedua. Baik, ini adalah hasil inovasi robotik kami yang pertama yang diberi nama CD001 atau CD001. Okey. Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Tengah buat betul. Ingat, saya ni PKP. Jangan lupa jaga SOP. SOP pertama, jangan lupa pakai mask. SOP kedua, jangan lupa pakai hand sanitizer dan basuh tangan selalu. SOP yang ketiga, jangan lupa jaga jarak. Dan peraturan dengan sertifikat macam kami. Kami akan memperkenalkan guru pembimbing kami iaitu Cikgu Nur Istita. Sini. Assalamualaikum. Sebelum kami memperkenalkan robot ciptaan kami ingin menceritakan sedikit tentang isu semasa. Apa isu semasa kehidupan? Isu pencemaran air lah. Kan kita kalau duduk kat rumah kan selalu ada gangguan bekalan air. Sebab apa ya isu pencemaran air ni berlaku, Bashirah? Disebabkan kita jugalah. Kita yang suka buang sampah masa rata di dalam sungai, tarik dan longkang. Kita buang sampah masa rata, ini akan menyebabkan saliran akan tersumbat. Jika saliran tersumbat, ini akan menyebabkan banjir kilat. Apalagi ya Fazana? Selain itu, orang yang tidak bertanggungjawab membuang sisa toksik ke dalam sungai, lalu sungai tercemar dan kehidupan akuatik pun mati. Tapi jangan risau, kami ada jalan penyelesaiannya.
kepada sistem saliran kita tersumbat. Pada bahagian hadapan, terdapat pengangkut dan penolak sampah. Pengangkut terdiri daripada blok, dua sensor IR dan satu turbo motor. Pada bahagian penolak sampah pula terdiri daripada beberapa komponen, iaitu blok dan sistem gear, iaitu gear dan gear ride. Pada sistem gear, terdapat satu servo motor yang bercantum dengan sistem gear. Pada bahagian tengah pula, terdapat Arduino dan juga kaki robot. Arduino sebagai otak untuk robot berfungsi. Pada bahagian kaki robot pula, terdapat LED, buzzer dan juga dua DC motor. Pada bahagian belakang, terdapat bateri dan juga layar belakang. Pada bahagian bateri, terdapat blok yang akan memotong bateri supaya kestabilan robot lebih seimbang. Pada bahagian tayar belakang pula, terdapat blok dan tayar belakang. Sekarang, saya akan menunjukkan cara-cara penyambungan wayar pada robot ini. Di bahagian hadapan, terdapat dua sensor IR yang kita akan sambungkan kepada A3 dan A7. Yang ni A3, yang kedua, yang ni A7. Dan terdapat dua servo motor. Yang pertama yang kita akan sambungkan pada P9. Dan servo motor yang kedua yang kita akan sambungkan pada P10. Di bahagian kanan, terdapat satu LED dan satu buzzer yang kita akan sambungkan pada A5 dan buzzer pula yang kita akan sambungkan pada A4. Terdapat dua DC motor. DC motor yang pertama yang kita akan sambungkan pada M2. DC motor yang kedua kita akan sambungkan pada M1. Dan bahagian yang terakhir iaitu bateri yang kita akan sambungkan pada port power. Hai, nama saya Novazana Rasika. Saya berumur 10 tahun. Saya ingin menerangkan tentang fungsi-fungsi komponen pada robot ini. Servo motor DC9 dalam kedudukan 10 darjah berfungsi sebagai penolak sampah. Manakala servo motor DC10 dalam kedudukan 59 darjah berfungsi sebagai pengawet sampah. Servo motor A3 berfungsi untuk mengesam pencemaran air seperti tumpahan minyak, bahan kimia dan sisa toksik pada jarak 5 mm. Seterusnya,
Sensor IR A7 berfungsi untuk mengesan sampah dalam bentuk pepejal pada jarak 15 mm. Apabila sensor IR A3 dapat mengesan pencemaran air seperti bahan kimia, tumpahan minyak dan toksik, LED merah akan menyala dan bahaya pula akan berbunyi selama 2 saat. Manakala IR A7 berfungsi untuk mengesan sampah dalam bentuk pepejal pada jarak 15 mm, LED merah akan menyala dan servo motor di 10 akan mengangkat sampah ke atas, lalu servo motor di 9 akan menolak sampah ke tepi ke dalam bekas yang telah disediakan. Dalam masa 1 saat, servo motor di 10 dan di 9 akan kembali ke kedudukan yang asal. Sekarang saya akan menerangkan tentang fungsi butang yang ada pada tudung minum. Fungsi butang pertama adalah air kosong untuk robot bergerak ke hadapan dan ada tambahan, kami ingin terdapat pada robot bagi memudahkan robot mengesan dan bergerak ke lokasi. Baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan untuk hasil robotik yang kedua, ya, di mana tema pada tahun lepas adalah tentang counter measure disease. Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar kepada para juri dan rakan-rakan? Kami harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Kami dari SBS Team. Ingat kawan-kawan, jaga SOP dan tolonglah duduk di rumah. Stay at home. Sebelum kami memperkenalkan hasil robot ciptaan kami ingin menerangkan serba sedikit tentang bagaimana kami mendapat idea untuk mencipta robot ini. Sekejap ya. Sharing dah. Sharing. Okey dah. Keluar. Tadi? Dah keluar.
Minta maaf ya, ada masalah teknikal sikit. Secara online tu Allah datangkan ilham untuk hasilkan inovasi Easy Faraid. Okey, peningkatan kualiti inovasi yang dibangunkan, Ustaz telah menjalankan beberapa siri soal selidik dan pemerhatian secara berterusan semasa, sebelum dan selepas inovasi dicipta. Tujuannya adalah untuk menilai tahap keperluan dan keberkesanan selain menambah baik kualiti inovasi yang dicipta. Okey, jadi inovasi yang dicipta tadi Ustaz dah sebarluaskan dalam kelas, dalam aktiviti co-curriculum dan sebagainya. Dan Alhamdulillah murid-murid seawal usia 17 tahun. Bahkan Ustaz yakin kalau Ustaz perkenalkan Easy Faraid ini kepada anak-anak kita tingkatan 1, mereka pun boleh selesaikan masalah Faraid, dan tidak mustahil anak-anak di sekolah rendah pun mereka juga boleh menyelesaikan masalah agian harta Faraid jika menggunakan inovasi Easy Faraid. Okey, ni gambar kenang-kenangan bersama Tuan Pengatur lah yang dikasihi. Tuan Haji Azman. Tuan Haji, waktu Ustaz tengah run ni, meminta mereka menggunakan inovasi ni, Tuan Haji ada datang untuk lihat bersama-sama. Dan Tuan Haji pun sempatlah Ustaz terangkan kepada Tuan Haji berkaitan macam mana penggunaan Easy Faraid. Okey, kalau cikgu-cikgu tengok kat situ, inovasi tu memang besar tu. Inovasi tu memang agak besar. Besar sebab dia nak cover tulisan-tulisan dalam bulatan tu. Okey. Baik. Kemudian Ustaz juga buat sebar luar dalam rakangan sejawat. Ini Tuan Haji Ismail, JKMP. JKMP Kemanusiaan. Okey. JKMP Allah maksud bahasa, maafkan saya, JKMP bahasa yang baru saja kehilangan bonda tersayang. Jadi sewaktu berbual dengan Ustaz, dia tanya macam mana agih harta, Ustaz suruh Tuan Haji ni buat dan Tuan Haji sendiri dapat jawapannya. Ustaz hanya bagi guide, Tuan Haji Ismail sendiri yang dapat jawapannya. Alhamdulillah. Okey, baik. Potensi untuk dikomersialkan. Okey, potensi untuk dikomersialkan. Okey, bagi Ustaz, setelah Ustaz melaksanakan penyebarluasan dan juga menjalankan aktiviti dalam kelas dalam kalangan anak murid, Easy Faraid insya-Allah amat berpotensi untuk dikomersialkan. BBM seperti ini amat diperlukan dalam dunia pendidikan, dan bukan sekadar itu sahaja, sebenarnya Easy Faraid amat diperlukan dalam kalangan orang awam di Malaysia kerana ramai umat Islam mengabaikan pelaksanaannya dalam kehidupan. Ini adalah dapatan yang Ustaz perolehi daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Qusairi. Sebab sekarang beliau menjalankan konsultan Faraid dalam career beliau, memang menyatakan ramai dari kalangan kita yang apabila berlaku kematian dalam ahli keluarga, tidak mengagihkan harta mengikut cara yang betul. Selama ni kalau siapa meninggal, contoh cikgu, ayah kita meninggal, ada mak, ada adik lelaki, ada adik perempuan. Jadi kita malam hari pertama kematian tu kita kumpul adik-beradik, kita pakat kata, pukul kata, bagi harta semua sama rata. Kalau dapat seorang 10,000, semua 10,000, 10,000, 10,000. Sebenarnya cara itu adalah salah di sisi Islam. Dan jika ada yang terambil yang bukan haknya, maka jatuh kepada hukum haram. Dan inovasi ini juga boleh dikembangkan dalam tajuk-tajuk yang lain, khususnya muamalat. Okey, sekarang ni Ustaz nak share satu video lah. Tak sorok pula kalau tak ada video kan. Okey. Sekejap Okey, ni video. Oh, ni video kiraan. Ni video kiraan. Okey, ini setelah pelajar tu gunalah. Dia melihat kepada dapatan yang diperolehi, maka mereka mengira berapa kebahagiaan yang dapat. Okey, jap Ustaz buka yang lain pula. Itu dah kira dah pertengahan tu. Okey, kejap cikgu Ustaz share yang lain. Okey, Ustaz cuba share.
Sebentar. Mana video ni? Sini ke? Boleh tak sini? Okey. Cikgu nampak tak? Okey, cikgu nampak tak video dia? Belum lagi Ustaz. Oh, tak nampak ya? Belum. Okey. Sekejap. Stop sharing. Okey. Ustaz buka video dulu. Okey, kejap cikgu Cancel. Okey, cikgu nampak cikgu? Okey, boleh nampak dah Ustaz. Okey, terima kasih cikgu atas respon. Okey, sama. Okey, itu adalah cara anak-anak guna. Okey, cuma itulah Ustaz rasa Ustaz kena ambil video yang lain yang mana nampak dari atas kan. So nampak dari sisi tu. Tapi tak apa, lepas ni Ustaz akan tunjuk dekat kamera kita ni. Okey anak-anak pelajar mula-mula mereka kena pastikan siapa yang meninggal, siapa yang masih hidup. Mereka pusing. Setelah dapat siapa yang meninggal dan siapa yang masih hidup, mereka tentukan pula berapa pembagian harta yang layak dimiliki oleh mereka yang masih hidup. Ini adalah step pertama dan step kedua. Okey. Ini contohlah cikgu dia pusing, dia kena cari. Dia kena faham keterangan-keterangan yang dia beri di situ. Okey, tu nak siap tu. Okey, dah siap. Itu adalah jawapannya lah. Okey, tak apa. Lepas ni kita cuba buat secara, orang kata apa, berhadapan macam cikgu. Okey, jadi Ustaz kena tunjuk. Sebab dalam video tu tak berapa jelas. Tak berapa jelas. Okey. Okey cikgu. Okey, ini adalah inovasinya. Okey, sebenarnya dia dalam kotak tapi Ustaz cabut sebab dia ada magnet. Dia ada magnet, jadi Ustaz cabut. Okey. Jadi sekarang ni okey, Ustaz buka kepada guru-guru sekalian, nyatakan satu contoh. Siapa yang meninggal dunia and then siapa yang masih hidup. Okey, Ustaz cuba buat di sini dekat skrin ni. Okey, cikgu seorang bagi contoh. Kita buka kepada semua cikgu untuk bertanya kepada Ustaz Jasmine. Ya. Sila. Cuba satu. Terima kasih Cikgu Ali Matun. Okey. Mungkin Cikgu Anita. Ada. Cikgu Anita. Ada. Mungkin dalam konteks keluarga cikgu. Cikgu bayangkan keluarga cikgu kan. Kita bukan nak siapa meninggal tapi kita bayangkan mungkin cikgu ke suami ke. Kemudian anak-anak berapa bahagian. Kita akan dapat kat sini. Okey, ada? Kalau tak ada, Ustaz bagi contoh terus lah. Ada? Belum ada lagi Ustaz. Mungkin masing-masing terkedu lah Ustaz pagi ni. Boleh? Okey, boleh Ustaz. Sila. Masing-masing terkedu lah Ustaz dengan penerangan Ustaz yang sekarang begitu. Okey, terus Ustaz. Okey, baik. Okey, jadi sekarang ni, kita biasalah suami isteri ni biasa siapa meninggal dulu. Suami meninggal dulu tak? Orang lelaki ni pendek umur tu Haji. Kan? Perempuan umur panjang sikit. Okey, sekarang ni kita pastikan. Okey, kalau tengok kat sini, Ustaz Allah tak nampak pula. Alamak. Oh, tak nampak sangat sebab ada ada background tu ganggu Ustaz. Okey, ada background. Allah, background. Jap. Mana background ni? Jap. Okey. Ustaz dah lama tak ni.
Okey, sebentar. Tak apa, ambil masa Ustaz. Video general. Change layout dia. Dekat visual effect Ustaz. Visual effect Option visual effect. Okey, dah. Okey. Okey. Terima kasih Cikgu Anas. Okey, nampak Cikgu ni? Okey, nampak. Ustaz jawab sikit. Okey, sekarang ni Ustaz bagi contoh Okey, suami yang meninggal, dia tinggalkan isteri Okey, jadi sekarang ni okey. Sekejap. Okey, isteri masih ada. Jadi kita yang hijau tu maksudnya dia hidup. Okey, isteri ada, okey. Suami yang kedua meninggal dulu warna merah. Okey, kita pusingkan. Arrow ni penunjuk dia. Untuk inovasi yang terbaru yang Ustaz buat, arrow ni dipanjang. Okey, jadi isteri masih hidup, yang meninggal suami dia. Siapa Ustaz, lagi yang tengah meninggal? sikit ke Ustaz? Ustaz punya tu ke tengah sikit. Ya, baru nampak Ustaz. Okey. 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 And then Cikgu Halimatun, ibu ada lagi tak? Ada Ustaz. Oh, ibu masih hidup. Okey, Ustaz ambil kes Cikgu Halimatun lah. Okey, boleh. bapa? Bapa dah meninggal. Seperti Ustaz Okey. katalah, bapa kan selalu pendek umur ya. Allah. Okey. Berkaitan pula. Okey. Berkaitan kan? Okey, tengok. Okey, isteri hijau ni hidup, hijau masih hidup. Suami dah meninggal, tiada. Ibu masih hidup, hijau. Bapa merah sebab meninggal. Okey, Cikgu Halimatun. Okey, anak perempuan ada? Anak perempuan saya bukan anak perempuan mak saya, bukan Ya, anak perempuan Cikgu Halimatun. Okey, anak perempuan saya seorang. Okey, seorang. Jadi ada Bila ada kita warnakan hijau lah, hijau. Okey, anak lelaki ada? Anak lelaki pun seorang. Lelaki pun seorang. Okey, Ya, betul. alhamdulillah sepasang. Comel dah tu kan. Betul. Okey, baik. Okey, jadi sekarang ni ni dia. Okey, dah dapat dah. Hijau dan merah. Okey, kalau tengok Cikgu Halimatun, okey, yang hidup siapa, yang meninggal siapa. Okey, ini step pertama. Okey, step kedua, kita lihat hanya kepada hijau sahaja. Di pada hijau ni ada penerangan dia sini dan sini. Jadi kita tentukan, okey, Ustaz bacakan untuk isteri. Si mati ada anak atau si mati tiada anak. Okey, kalau tengok kat sini, si mati ada anak, betul? Jadi bila si mati ada anak, kita pusingkan kepada arrow tu. Macam ni. Tadi hijau, dah tukar pada biru. Iaitu si mati ada anak, maka dia layak dapat 1/8 bahagian. Tengok pada ibu pula. Pun tanya juga, si mati tu ada anak ke, ada adik-beradik ke, ada tiada anak ke? Dalam hal ni ada anak. Ustaz cepatkan Okey, oleh sebab dia ada anak, maka si ibu dapat 1/6 bahagian. Okey, 1/6. Okey, bapa merah jangan tengok. Lihat kepada anak perempuan dan anak lelaki. Okey, anak perempuan dan anak lelaki disebabkan mereka sepasang, ada anak perempuan dan ada anak lelaki, maka mudah. Jawapannya kalau siapa belajar faraid, kalau baca keterangan kat sini pun dapat. Ni. Asabah bil ghairi, iaitu anak perempuan bersama dengan anak lelaki, dan kalau dekat anak lelaki pun, anak lelaki bersama dengan anak perempuan. Jadi inilah jawapan dia. Jadi anak-anak pelajar dapat jawapan. Okey, ini step yang pertama. Yang kedua, dah dapat bahagian, kemudian anak-anak pelajar tadi, dia akan pindahkan bahagian-bahagian tadi ke dalam ruangan pengiraan yang Ustaz ada buat. Dekat sini. Ni cikgu. Memang mudah. Cara kiraan ni mudah. Ustaz ada paparkan, letak QR code, tunjuk cara mengira dengan mudah. Dan jika Okey, Cikgu Halimatun, contohlah
Ya, Okey, kita ambil Cikgu Matun juga jadi mangsa Ustaz Tak ada hal Ustaz. Sambil belajar Okey. Ustaz. Betul. Ilmu. Okey. Ya, betul. Ini apps yang Ustaz bangunkanlah bersama dengan rakan Ustaz. Okey, Easy Faraid. Okey, untuk kes tadi, setelah anak-anak belajar dapat jawapan ini, mereka pindahkan. Mereka masukkan dan hal ni tengok. Okey, yang meninggal adalah suami. Jadi Ustaz masukkan dia ada isteri, kemudian ada ibu, ada seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Ustaz dah masukkan kat situ. Kat tepi sekali And then bahagian tu dah tahu tadi. Oh, isteri dapat 1/8. Daripada bulatan tadi tahu. Ibu dapat 1/6. Anak perempuan, anak lelaki asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ni iaitu lelaki 2, perempuan 1. 2 nisbah 1. Okey. Okey, contoh Cikgu Alimatun. Berapa harta yang ditinggalkan? 100,000 Ustaz. 100,000. 1, 2, 3. Tak kaya mana Ustaz? Allahu Akbar. Okey, letakkan amount tu. Letakkan amount kat atas tu 100,000 and then terus kita buat kiraan, kira hasil, dapatlah jawapan kat situ. Dapat jawapan kat situ. Kita tak boleh baca Ustaz. Tak jelas Ustaz. Tak jelas Tak jelas. Dia jaga ke tahulah internet kita orang ni ke yang ada gangguan ataupun mata saya yang dah tua Ustaz. Itulah. Jadi apps ni itulah Ustaz tak dapat nak belum upload lagi. Kalau dah upload Ustaz minta semua buat sesama Ustaz. Kan? Okey. Tapi itulah dia. Jadi yang apps ni hanya menyokong untuk orang awam atau anak murid, guru nak tahu tentang pembagian harta. Tapi kalau untuk kiraan manual, sebenarnya kalau amount yang sedikit, boleh gunakan kad Easy Faraid 9. Faraid 9 ni, 9 langkah je. Dengan hanya menggunakan 9 langkah, anak-anak murid boleh dapat jawapannya. Dan untuk makluman semua rakan-rakan guru yang mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam buku teks sebenarnya hanya meminta anak-anak kuasai setakat mana tahu? Setakat tahu pembahagian 1/8, 1/6, 1/4. Itu sahaja sebenarnya. Tapi dah alang-alang Ustaz buat inovasi ni kan, Ustaz bagi nilai tambah lah. Iaitu mereka boleh mengira dan mereka boleh masukkan amount dalam apps untuk menentukan berapa yang layak dimiliki oleh ahli waris masing-masing. Jadi macam Ustaz cakap lah, ini inovasi terbaharu Ustaz sejak Ustaz masuk ke sekolah baru ni. Ustaz baru pindah ke SMK Kelebang Besar. Ini betul lah sekolah tu Ustaz. Alhamdulillah lah Tuan Haji Azman. Kan? Jadi insya-Allah lah Ustaz akan dia akan dipertandingkan. Ustaz memang dah daftar dalam pertandingan insya-Allah minggu depan. Tuan Haji Azman, 5 Julai peringkat antarabangsa anjuran UKM. Mohon cikgu-cikgu semua doakan Ustaz. Okey, Ustaz rasa cukup sekarang itu daripada Ustaz. Segala kekurangan itu Ustaz mohon maaf. Yalah mungkin tak dapat tengok dengan jelas, apps pun tak dapat tengok dengan jelas. Tapi insya-Allah lain masa nanti kita kongsi lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Jasmi atas perkongsian ilmu faraid tadi melalui permainan pintar haji Ustaz ya. Kita rasa sangat menarik dan boleh dikomersialkan ni bertuahlah kepada SMK Kelebang Besar kerana dapat Ustaz yang sangat-sangat komitmen dengan tugas beliau. Okey, baiklah. Slot seterusnya adalah pembentangan digital storytelling yang diterajui oleh Cikgu Anas Syafiq bin Zulkifli dari SK Dr. Latif Sabak Bernam Selangor yang akan disampaikan oleh ikon-ikon cilik sekolah tersebut. Dipersilakan adik Teti Nahwa Alin binti Jamhari, Ryan Zikri bin Kamarul Fitri dan juga adik Muhammad Iyad Uzair bin Hafizuddin. Dipersilakan. Sekarang. Terima kasih. Boleh teruskan. Terima kasih pengurus majlis. Yang berusaha Cikgu Ngazuddin bin Masjudi, Guru Besar SK Sungai Limau. Yang berusaha TS Dr. Muhammad Fadzil bin Abdul Hamid, Pegawai Sektor Sumber
Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati barisan pembentang perkongsian. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Datin Hawa Alin binti Zamhari akan memulakan perkongsian semua. Untuk pengetahuan, DST merupakan kebitaraan keakademik di sekolah saya. Intipati perkongsian, pengenalan DST sekolah, pasukan DST sekolah, proses DST dan pencapaian pasukan DST sekolah. DST merupakan singkatan bagi Digital Storytelling. Program Digital Storytelling Animation ini diperkenalkan adalah bertujuan untuk mendedahkan dan mendorong murid-murid untuk menceburi bidang industri animasi berlandaskan kurikulum di Malaysia. DST di sekolah. Bermula pada tahun 2016, PKG Sabak Bernam mengumumkan pertandingan DST secara terbuka di peringkat negeri dan kebangsaan. Kemudian pada tahun 2017, pasukan DST sekolah baru ditubuhkan. Pada tahun 2018, pasukan DST sekolah mula serius dalam pembinaan DST. Pada tahun 2019, DST mula disebar luas kepada semua murid di SK Dr. Abdul Latif. Pasukan DST sekolah diketuai oleh Puan Hajah Zalina binti Hassan, iaitu Guru Besar SK Dr. Abdul Latif dan Cikgu Anas Syafiq bin Zulkifli sebagai guru pembimbing. Penulis skrip dan storyboard Ryan Zikri bin Kamarul Fitri. Juru audio dan suara latar saya Teti Nahwah Alin binti Zamhari. Juru animasi dan editor Muhammad Iyad Uzaid bin Hafizuddin. Untuk pengetahuan anda semua, pertandingan memerlukan 3 orang murid dan seorang guru pembimbing. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya iaitu Saudara Ryan. Terima kasih Saudari Teti Nawa Alin. Sebelum saya menerangkan proses menghasilkan DST, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ryan Zikri bin Kamar Fitri dari kelas 6 Pintar. Baiklah, dalam pembinaan DST, terdapat beberapa proses yang perlu dilalui, iaitu pertama, menulis skrip dan melakar storyboard. Kedua, merakam dan menyunting audio. Ketiga, menyunting animasi. Penulisan skrip dan storyboard. Sebelum saya menulis skrip, guru pembimbing akan memberitahu saya tema DST terlebih dahulu. Setiap tahun, tema DST sentiasa berubah. Contohnya, pada tahun 2018, temanya ialah patriotik. Pada tahun 2019, temanya ialah kegembiraan dan kasih sayang. Pada tahun 2020 pula, baik budi indah bahasa. Pada tahun 2021, DST bertemakan tema dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Proses penulisan skrip dan storyboard. Banyak cara yang saya gunakan untuk mencari idea menulis skrip. Antaranya ialah
membaca buku cerita, menonton TV dan bertanyakan kepada rakan-rakan. Selepas siap saya menulis skrip, saya akan serahkan kepada guru pembimbing untuk dinilai. Proses ini berulang sehingga guru pembimbing berpuas hati dengan hasil penulisan saya. Contoh penulisan skrip DST. Tiada format dalam penulisan skrip ini. Tetapi, guru pembimbing telah memberi saya satu format penulisan seperti yang anda semua lihat pada skrin, iaitu pada kotak pertama, saya akan menulis scenes atau babak seperti babak 1 atau scene 1, dan kotak kedua di sebelah kanan akan diisi dengan penerangan bagi scenes tersebut. Baiklah, selesai sudah bahagian penulisan skrip. Kita pergi pula kepada bahagian storyboard. Storyboard atau papan cerita mempunyai format tertentu mengikut kepada penulis. Seperti yang anda lihat di skrin, ini adalah contoh storyboard yang saya hasilkan. Terdapat beberapa bahagian dalam storyboard, iaitu tajuk cerita, nombor scenes atau babak, lakaran cerita dan penerangan tentang scenes atau babak. Storyboard ini perlu disiapkan sebelum proses editing dan rakaman suara dijalankan. Proses melakar storyboard. Selepas mendapat kelulusan guru pembimbing, saya mula melakar storyboard mengikut skrip. Kemudian, saya akan hantar kepada guru pembimbing untuk dinilai. Proses ini berulang sehingga guru pembimbing berpuas hati. Saya serahkan semula kepada rakan saya yang seterusnya untuk menceritakan cara merakam dan menyunting audio. Merakam dan menyunting audio. Saya menerima skrip daripada penulis skrip dalam format Word. Saya mula merakam suara mengikut scene atau babak yang telah ditetapkan. Saya membuat rakaman menggunakan aplikasi Telegram. Dalam aplikasi Telegram terdapat voice recorder. Saya menggunakan aplikasi Telegram kerana hanya menggunakan telefon pintar, amat mudah digunakan, kurang noise dan rakaman suara jelas. Proses merakam dan menyunting audio. Selepas membuat rakaman Telegram, saya akan download audio tersebut ke dalam komputer. Selepas itu, saya akan convert audio tersebut ke format MP3. Untuk makluman semua, saya perlu convert audio tersebut kerana format audio dalam Telegram adalah OGG bukannya MP3. Kemudian, saya akan serahkan kepada juru animasi untuk dimasukkan audio tersebut ke dalam scene yang telah ditetapkan. Mari saya tunjukkan cara menukar format audio secara online. Mula-mula, klik Google dan search audio converter. Seterusnya, klik pautan yang pertama, klik select file, cari dan pilih fail audio yang dikehendaki, pilih kualiti audio, klik convert dan akhir sekali klik download. Selesai. Untuk proses seterusnya, saya serahkan kepada saudara Iyad. Terima kasih saudari Teti Nawah Ali. Saya Muhammad Yauzair bin Hafizuddin akan menerangkan secara ringkas proses menyunting video animasi. Saya akan tunjukkan demonstrasi membuat pergerakan, memasukkan audio atau music background, menggabungkan dua pergerakan dan memasukkan dialog.
Demonstrasi membuat pergerakan. Langkah pertama, saya akan memilih background yang sesuai dengan storyboard. Kemudian, saya akan memilih watak yang sesuai dan masukkan ke dalam scene. Seterusnya, saya akan memilih pergerakan yang sesuai dengan scene tersebut. Contohnya, saya hendak watak tersebut berjalan sambil memegang barang. Klik watak, klik action, pilih pergerakan mengangkat barang. Adjust size dan kedudukan. Klik Smart Move. Adjust timeline. Klik Apply. Dan klik butang Preview. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara memasukkan audio atau music background. Klik ikon music, pilih muzik yang sesuai dan klik butang preview. Demonstrasi yang terakhir, saya akan tunjukkan cara menggabungkan dua pergerakan dan memasukkan dialog. Pilih background, pilih karakter, adjust size dan kedudukan. Klik action, pilih pergerakan berjalan. Klik action plus, pilih pergerakan melambai. Adjust size dan kedudukan. Adjust timeline. Klik apply dan klik butang preview. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan cara memasukkan dialog. Search, cari bubble top, pilih bubble top yang sesuai. Adjust size dan kedudukan. Klik teks. Contohnya, saya hendak memperkenalkan diri saya. Hai,
Nama saya Iyad. Exercise dan kedudukan. Dan klik butang preview. Saya teruskan dengan pencapaian DST sekolah. Pada tahun 2016, pasukan DST sekolah hanya mendapat sijil penyertaan peringkat negeri Selangor dan peringkat kebangsaan. Pada tahun 2018, pasukan DST sekolah berjaya mendapat johan peringkat negeri Selangor dan naik johan peringkat kebangsaan. Pasukan DST sekolah juga berjaya mendapat naik johan showcase DJPN Showcase DST DJPN Selangor pada tahun tersebut. Pada tahun 2019, sekali lagi pasukan DST sekolah berjaya mendapat johan peringkat negeri Selangor. Pada tahun 2020 pula, pasukan DST sekolah berjaya mendapat anugerah Gangsa dan Perak peringkat kebangsaan. Pada tahun 2021, pasukan DST sekolah berjaya mendapat peringkat ketiga, nombor ketiga peringkat negeri Selangor. Itu sahaja perkongsian pintar yang dapat kami kongsikan kepada anda semua. Saya mewakili rakan-rakan DST memohon ampun dan maaf jika ada tersilap kata dan terlanjur bicara. Dan terima kasih kerana memberi peluang kepada kami pasukan DST sekolah untuk berkongsi kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Ana Syafiq dan Permata Cemerlang daripada SK Dr. Latif dan sekalung tahniah daripada kami di atas kejayaan Cikgu dan anak-anak Permata Cikgu. Okey, seterusnya kita teruskan dengan pembentangan yang terakhir adalah pentaksiran bilik darjah PBD Smartform yang diterajui oleh Cikgu Siti Fatimah binti Muhammad dari SK Sungai Limau, Sungai Besar, Selangor. Dipersilakan Cikgu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Guru Besar SK Sungai Limau, Cikgu Ngazuddin bin Masjudi, yang berusaha Guru Besar SK Dr. Abdul Latif, Sahabat Bernam, Selangor, yang berusaha Guru Besar SK Seri Makmur, Sekolah Kluster Kecemerlangan, Cikgu Megat Fauzi bin Haji Ibrahim, yang berusaha Guru Besar SK Sungai Isap, Kuantan Pahang, Cikgu Anita binti Othman, yang berusaha Guru Besar SK Gombalai, Marang Terengganu, Encik Pauzuki bin Ismail, yang berusaha Pengetua SMK Kelebang Besar, Melaka Tuan Haji Azman bin Muhammad Dum,
Yang dihormati penolong pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Teknologis Profesional Dr. Muhammad Fazil bin Abdul Hamid. Yang dihormati Ustazah Midawati Binti Mamda, PK Pentadbiran SK Sungai Limau, Cikgu Haji Siti Nurhani binti Sampo, PKM SK Sungai Limau, Cikgu Muhammad Azli bin Muhammad Saman, PK Kurikulum SK Sungai Limau, seterusnya para guru dan rakan-rakan penonton siaran sekalian. Okey, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Cikgu Fatimah binti Muhammad selaku guru penyaras bestari di SK Sungai Limau. Saya pun tidak akan bercakap panjang disebabkan masa pun dah suntuk ya. Cuma saya nak berkongsi idea tentang pelaksanaan PBD di SK Sungai Limau ya. Kami di SK Sungai Limau kami menggunakan satu sistem yang kami kenali sebagai PBD Smart Form. Bermulanya PBD Smart Form ni adalah disebabkan oleh daripada guru besar, pentadbir dan juga guru-guru untuk mendapatkan maklumat yang dengan mendapatkan maklumat dan evidence daripada guru-guru adalah sangat sukar ya. Jadi guru besar, pentadbir nak memantau bagaimana pelaksanaan PBD dijalankan oleh guru-guru ni konsisten ataupun mengikut bulan lah. Maksudnya adakah secara berterusan. Maksudnya adakah PBD ini dijalankan secara, orang kata kalau kita ikutkan PBD ni kita jalankan sepanjang waktu PDPC kita lah. Okey, jadi untuk penyimpanan evidence juga kami menggunakan satu tapak yang mudah ya. Kami semua menggunakan data studio. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu sekalian, sebelum kita masuk kepada PBD Smart Form, saya perkenalkan dulu sesuli online ataupun kita namakan One Stop Center. Kita namakan sebagai One Stop Center ya. Okey, One Stop Center ni maksudnya dalam ni dia merangkumi semua aplikasi-aplikasi ataupun pautan-pautan yang diperlukan oleh guru lah di SK Sungai Limau. Sebagai contoh, portal rasmi sekolah, buku pengurusan, kurikulum. Okey, ini masa kita PDPR. Okey, semuanya kami menggunakan data studio dan juga pautan luar KPM ya. Maksudnya untuk guru-guru mengisi APDM, kehadiran murid. Jadi guru-guru hanya perlu tekan pautan ini dalam handphone sahaja. Kita boleh share dalam handphone ya, dan automatik pautan SK Sungai Limau online ni ada di dalam telefon masing-masing, dan segala meeting online pun hanya kita menggunakan satu one stop center lah. Jadi mudah untuk guru-guru mencari. Okey, yang akan saya bentangkan hari ini ialah berkaitan dengan data studio PBD Smart Form. Okey, saya perkenalkan dahulu. Okey, ini ialah paparan muka hadapan ataupun dashboard untuk PBD Smart Form. Senang cerita dia beginilah. Kalau pentadbir, pelawat, guru-guru ataupun penyelaras ingin mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan PBD, jadi kita boleh pergi ke sesuli online ataupun one stop center, kemudian pergi ke PBD Smart Form ni. Di sinilah terletak segala-galanya keperluan ataupun perkara yang berkaitan dengan PBD lah. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang ini adalah justifikasi PBD ya. Ini setiap untuk murid dapat TP6. Okey, apa justifikasi yang melayakkan murid tersebut dapat TP6? Okey, kemudian ada satu borang. Okey, guru perlu isi dan juga borang tu akan akan dipaparkan. Kita tengok ya. Okey, akan paparkan sebagai contoh. Kita tengok apa kelayakan justifikasi yang membolehkan murid itu dapat TP6. Okey, contoh di sini boleh bacalah. Okey, sama ada TP1, TP2, TP3 pun kita perlukan justifikasi ya. Okey, yang kedua kita namakan penjaminan kualiti. Maaf ya kalau saya cepat sikit sebab saya ni mengejar masa juga ya, kita dah lama ya. Okey, kemudian kita pergi kepada penjaminan kualiti PBD yang terbagi pada 4. Pementoran, penyelarasan, pemantauan dan pengesanan. Di sini semua ada borang dia lah. Jadi guru boleh klik untuk mendapatkan borang-borang ni dalam bila membuat pementoran, penyelarasan, pemantauan dan pengesanan. Di sini pun ada gambar ya, evidence yang diletakkan, gangguan talian internet jadi dia tak keluar lambat sikit. Okey, keluar gambar ya. Ini ialah penjaminan kualiti pementoran semasa saya membentangkan tentang bagaimana pencapaian TP ya, capai TP untuk murid. Okey.
Kita pergi kepada seterusnya. Yang utama dia ialah ni, bagaimana pentaksiran PBD dijalankan mengikut bulan. Okey, cara-caranya pertama sekali kami akan, semua guru wajib mengisi satu Google Form iaitu link ERPH dan juga perkembangan kendiri. Okey, rekod perkembangan kendiri ni sebenarnya nama asal dia kita namakan transit, borang transit kan. Tapi kita tidak dibenarkan dulu menggunakan borang transit, jadi kami menamakan dia sebagai borang rekod perkembangan kendiri ya. Okey, di sini juga ada link borang Google Form untuk pengisian evidence. Okey, maksudnya setiap bulan, setiap mata pelajaran, setiap tahun guru yang mengajar tu perlu masukkanlah. Contohnya kalau dia mengajar seni, okey dia masuk seni untuk bulan April. Okey, untuk kelas tahun 4 maju. Kalau 4 usaha. Maksudnya kalau dia ada 5 kelas dimasukkan ya. Okey, di sini ialah satu template pelaporan BPK. Saya rasa semua sekolah pun dah buat secara online. Kita hanya muat naik sahaja pelaporan BPK secara online dan kita letakkan di dalam Google Drive. Okey, kita tengok yang orang kata yang utama dia lah di sini. Bagaimana pelawat, bagaimana guru besar, pentadbir nak melihat adakah guru-guru ni melaksanakan pentaksiran PBD mengikut skala, mengikut ketetapan yang telah dibuat ya. Maksudnya guru besar boleh tengoklah, oh ni cikgu ni dia tak laporkan PBD untuk bulan ni. Jadi kita guru besar pun boleh tengok ERPH, kita kan paperless kan. Jadi guru besar boleh tengok ERPH apa tajuk yang dibuat oleh guru tersebut untuk menganalisis tahap penguasaan bagi murid ya. Okey, ini untuk tahun ni. Okay, kami ada 13 orang guru. Okey, ini ialah jumlah guru yang mengisi 19 orang. Okey, bulan April ada 50 yang menghantar PBD mengikut bulan. Okey. Di sini ialah bilangan penghantaran PBD mengikut subjek. Matematik dah berapa orang, sains, bahasa Melayu, kita dah sampai semua subjek lah, cukup semua subjek. Okey. Alright, di sini pun ada juga nama guru. Untuk Cikgu Siti Nur Anis, dia telah hantar matematik 15 kali daripada bulan April sehingga bulan Jun ya. Kalau nak kita pun boleh just klik sini, kita pilih subjek je. Contoh kalau pemantauan dari PPD daripada unit sains dan matematik, so just klik sini saja akan tengoklah. Ya, klik sini saja akan tengok hanya untuk subjek matematik saja yang akan terpapar. Okey. Alright, ya, siapa cikgu yang mengajar matematik akan terpaparlah. Ini untuk satu paparan muka pertama, kita ada lagi. Okey, ini nama guru dia. Ini mengikut kelas lah. Kalau nak cari cikgu tu lah, kita nak cari seorang cikgu lah. Siapa kata nak tengok ya. Okey, kita tengok Cikgu Halimatun. Kita punya MC. Okey, kita tengok Cikgu Halimatun ya. Maksudnya kita boleh pilih. Kita boleh pilih siapa-siapa cikgu. Sama ada PBD dilaksanakan cukup mengikut bulan ya. Cikgu Halimatun mengajar pemulihan. Okey, Mei, Jun, April. Alhamdulillah. Tahniah Cikgu Halimatun ya. Lengkap penghantaran PBD untuk setiap bulan. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya yang orang kata evidence ya. Di mana nak letak evidence? Lalu kita kadang-kadang letak dalam Padlet lah. Lepas tu kita letak dalam handphone. Lepas tu terpadam pula kan. Jadi untuk kita evidence pun kalau paling banyak kita boleh simpan 2 lah gambar kan. Okey. Ini contoh dia. Bagaimana evidence kami dikumpulkan dalam satu data studio ya, yang kami namakan PPD Smart Form. Okey, tengok loading. Kami pun ada masalah talian internet juga hari ini, menggunakan talian internet yang kedua. Maksudnya saya dengan Ustaz Kamil ni dah satu di bilik IC, yang saya ni di dalam makmal komputer. Kami dah terpecah dengan Cikgu Halimatun lah kami dalam ni. Okey, ini ya tadi ya. Okey, so penghantaran mengikut bulan sama macam tadi. Okey, yang saya nak tunjukkan di sini. Okey cikgu. Di sini cikgu kita boleh tengok folder perekodan kendiri cikgu daripada bulan mengikut subjek ya. Mengikut subjek kita akan tengok seorang cikgu ya, bagaimana rupa borang perekodan kendiri dia, Cikgu Siti Nur Anis. Maksudnya guru besar sambil boleh tengok pada bila masa. Dalam handphone pun aplikasi ni sangat mesra pengguna. Ya, dalam handphone pun boleh nak tengok dalam bilik guru ke mana-manalah.
kat kedai makan pun boleh. Tengok ni cikgu mana yang belum membuat penghantaran PPD untuk bulan ni lah. Contoh dia. Inilah borang Perikatan Kendiri. Saya nak buka pun mungkin ambil masa ni lah. Tapi nanti saya tunjukkan kemudian. Okey, yang ini ialah folder ERPH. Saya pun percaya kalau kita nak buat PPD Smart Form ni kita mesti online kan lah. Kita punya ERPH lah baru boleh kita muat naik ya. ERPH ni kita ambil daripada bermula bulan start tapak ERPH kita berjalan lah daripada Mac, dan cikgu guru besar pun boleh tengok lah on time. Boleh tengok setiap masa ERPH cikgu tanpa perlu berjumpa dengan cikgu tu. Saya nak tengok lah awak punya perekotan PPD macam mana ya. Jadi guru besar pun dia tak perlu jumpa cikgu, just tengok. Semua data ni akan secara automatik. Bila cikgu update ke pun kita tak perlu risau sebab dia adalah secara automatik. Siang, malam, pagi, petang dia adalah automatic update ya. Okey, ni saya tunggu dia loading dulu. Dan yang saya nak tunjukkan ialah tentang evidence. Okeylah, evidence inilah yang memudahkan cikgu-cikgu ataupun takbir yang menunjukkan tahap penguasaan bagi murid-murid tersebutlah. Biasanya untuk evidence ni guru-guru akan mengambil sama ada evidence yang terbaik ya untuk murid ataupun eviden untuk kenapa budak murid tersebut mendapat TP 1, TP 2, TP 3 lah ataupun TP 6 yang terbaik lah. Okay, di sini eviden ni sama juga, kita boleh sort, kita boleh ambil ikut, kita boleh pilih cikgu lah. Kita nak pilih siapa, kita boleh pilih nama guru tersebut. Untuk kita pilih tengok, maksudnya dalam satu aplikasi untuk seorang guru kita boleh tengok dari apa eviden, apa bahan cukup ke ERPH-nya yang telah dihantar ya. Sini ada. Okey. Dan kita boleh tengok sini kat tepi ni berapa kali penghantaran. Katalah saya ambil satu nama, saya sort satu nama. Okey, Cikgu Ruzita ni banyak ya. Dia banyak mata pelajaran sebab dia ajar mata pelajaran elektif. Okay, cuba kita tengok ya. So akan terpapar Cikgu Ruzita punya data daripada bulan April, Mei dan juga Jun. Okay, sebentar. Sambil itu kita tengok dulu. Masih lagi loading ya. Okey. Ini ialah ERPH SK Sungai Limau. Sehingga bulan ini ialah mengikut folder lah. Lambat kalau saya buka nanti lambat lagi ni. Ni pun tak keluar lagi ya. Tak apa, saya teruskan. Dan saya samalah, banyak-banyak sekolah pun ramai yang sudah menggunakan ERPH online ya. Okey, kita teruskan. Ni pun saya kena tutup sebab talian internet tidak berapa menyokong saya pada hari ni. Agak slow. Okey. Tengok boleh. Okey. Ini tahun 2021. Okey, kita tengok tadi kita pilih nama guru tu Cikgu Zita ya. Okey, tengok evidence dia sekejap ya. Ni loading dia. Sekejap kita tengok. Saya baru refresh tadi. Saya baru refresh tadi. Okey, sambil kita tunggu tengok evidence untuk seorang cikgu daripada bulan Mac, April hingga Jun, kita tengok dulu PPD Smart Form ni sebenarnya kami telah mula daripada tahun 2020 ya, tetapi untuk menggunakan data PPD ni, data studio ni maksudnya sebenarnya kami dah gunakan secara online tapi tidak menggunakan data studio ya. Maksudnya kita hanya menghantar melalui Google Classroom ya, tapi apabila dia tengok data studio ni lagi mudah, guru besar pun senang akses, takbir pelawat boleh melihat pada bila masa, jadi kami menggunakanlah data studio. Okey, ini masa tahun 2021. Okey, dan juga lagi salah satu keistimewaan dia, saya rasa pun banyak sekolah jugalah telah melakukan slip pelaporan PPD untuk tatapan ibu bapa secara dalam talian lah. Maksudnya hanya ibu bapa hanya perlu mengisi nombor kad pengenalan dan juga terpaparlah tahap penguasaan bagi setiap murid ya. Dia tak keluar lagi. Memang masalah talian internet dah berlaku. Masih loading lagi, dah tengah hari ni cikgu ya. Okey, jika cikgu ada sebarang pertanyaan atau ada cadangan penambahbaikan untuk PPD Smart Form ni,
saya sangat alu-alukan kerana setiap kali kami mendapat jemputan daripada PPD, daripada sekolah SMK Bagan Terap, SMK A Bagan Terap, kami mendapat SK Simpang 4 BNO, kami dah telah membuat perkongsian pintar bersama sekolah tersebut. Setiap kali kami pergi membuat pembentangan, jadi kami pun telah diberi beberapa cadangan. Jadi daripada situ telah dapat satu idea lah. Jadi benda ni makin lama makin bertambah lah. Maksudnya sekarang ni pun saya lupa nak tunjukkan. Nampak saya punya data pun ada masalah. Loading lagi tak keluar. Jadi cikgu-cikgu, saya harap nanti kalau cikgu ada sebarang Okey, ni saya nak tunjukkan yang ini tadi. Saya nak tunjukkan yang satu ni. Ini adalah hasil dapatan daripada PPD. Mereka menggunakan TOV dan juga ETR ya. Jadi Sungai Limau pun tidak terkecuali juga menggunakan orang kata inovasi amalan terbaik daripada sekolah mana ya. Jadi kami pun menggunakanlah TOV dan juga ETR untuk PBD. Maksudnya kami masukkan jugalah selain daripada evidence dan juga CAP 3 pun kami masukkan juga dalam PBD Smart Form ni. Okay, ini pun dah loading lama sangat cikgu. Saya pun tengok pukul 11 lebih dah ni. Okey cikgu. Jadi kita pun tak boleh nak tunggu lama lah. Jadi saya rasa setakat ini sajalah pembentangan saya untuk hari ini. Kalau ada apa-apa permasalahan atau cadangan untuk perbaikan, saya sangat perlukan lah. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Fatimah atas perkongsian itu tadi, PBD Smart Form. Sekarang kita majlis membuka ruang sesi soal jawab kepada rakan koordinasi bagi mengemukakan soalan kepada ahli panel kita. Silakan Cikgu. Sekiranya ada yang segan untuk bertanya secara langsung, cikgu-cikgu bolehlah menulis soalan di ruangan komen dan saya akan cuba membaca. Sila Cikgu, jangan segan-segan. Boleh memberi mungkin soalan ataupun cadangan untuk penambahbaikan. Mungkin kita-kita je yang ada kat sini. Pembentangan. Pembentang je ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Boleh Cikgu, okey. Saya baca kat situ je. Kamaria. Ya. Oh, betul lah Cikgu Kamaria. Okey, sila Cikgu Kamaria. Saya ingin bertanyakan untuk sesi pembentangan yang pertama tadi. Untuk sesi pembentangan yang pertama tadi, apakah peralatan yang diperlukan dalam membangunkan aplikasi yang dekat Artificial Intelligence Center tadi? Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, untuk robotik tadi daripada, kalau tak silap saya Sri Makmur okey. Betul, Sri Makmur. Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk murid-murid lah dalam menghasilkan robot program dan robotik tersebut? Okey, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Cikgu. Okey, yang soalan pertama mengenai AIC peralatan. Saya okey, kita persilakan Ustaz Kamil. Ustaz Kamil dia punya susah. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Limatun dan juga Cikgu Kamariah yang bertanya tu. Okay. Saya dapat jawab soalan yang pertama tu je. Dan soalan yang kedua tu saya rasa mungkin Cikgu Iftitah tu dah akan buat dia sebab dia ada program lain. Nanti tak apa nanti kalau kita akan DM je lah nak jawapan tu. Okey, sekejap saya buka mic. Sekejap ya. Okay, tak apa, kamera tak keluar. Dengar suara saya.
Okey, baik. Untuk peralatan AIC tu untuk peralatan cikgu, okey. Okey, yang pertama dia ada dua. Dia ada dua elemen penting dalam AIC tu. Yang pertama adalah hand gesture controlling dan yang kedua Cortana. Okey, untuk hand gesture controlling tu kami beli kamera yang boleh detect pergerakan tangan tu daripada Jepun. Kami beli daripada Jepun. Masa tu hanya tinggal satu je stok untuk dieksport ke luar negara. Dan saya beli pun bukan beli direct daripada Jepun. Saya beli daripada seller yang berada di UK. Masa tu harganya masa tu RM500 Malaysia lah, lebih kurang. Tapi bila sekarang ni dia dah update version, dia dah tukar kepada version lebih bagus dan harganya $500 juga. Tapi $500. Tapi dan yang version baru ni kamera tu tak dieksport ke luar negara lagi setakat ni. Hanya version yang lama saja, terlepas satu tu lah ke saya. Okey, dan peralatan tu kemudian yang lain-lain, yang kedua tu adalah Cortana. Cortana tu sebenarnya dia adalah aplikasi yang memang dah ready dalam Microsoft, dalam Windows 10. Jadi kita gunakan sajalah di dalam tu. Itu sajalah peralatan utama dia. Harap menjawablah kot cikgu, okey? Okey. Okey, cikgu boleh ya? Okey, untuk yang robotik tadi, rupanya cikgu Isyitah ni dia ada tulis kat sini, dia terlibat dengan Carnival STEM. Dia ada taklimat. Okey, minta maaf cikgu Ken, nanti cikgu Ken boleh terus DM dia atau dalam grup kita tu. Okey, kita buka lagi soalan. Sekiranya ada lagi untuk ahli-ahli panel kita yang sangat-sangat cemerlang pada pagi ni. Cikgu Anita, ada? Okey, Kak Tun saya nak tanya. Ya. Okey, saya nak tanya kepada Cikgu Anas berkenaan dengan DST. Yang murid tadi tu dia cantumkan semua dan diterjemahkan daripada storyboard tu ke animasi. Dia guna platform apa, Nas? Itu saja. Anas, dengar tak? Cikgu Anas, on mic. Ya. Daripada storyboard ke animasi tu, saya guna platform Animaker. Jadi kita tengoklah apa dia yang senangnya dia online, jadi dia mudah, jadi murid boleh buat dekat rumah lah. Jadi murid perlu cari background yang sesuai, watak yang sesuai je berdasarkan Animaker. Okey. Cikgu Anas. Watak Animaker boleh ke kita ambil watak lain? Contohnya diri kita sendiri, kita jadikan sebagai Animaker. Watak yang dibagi tu kita boleh modify watak yang diberi tu. Kita boleh custom kita punya karakter lah. Tapi ambil import daripada luar tak boleh setakat ni. Sebab dia siap dengan pergerakan. Okey, terima kasih. Okey. Tuan Haji Azman, mungkin ada persoalan Tuan Haji. Dari tadi saya tengok Tuan Haji sangat berminat dengan pembentang-pembentang kita. Okey, tak ada. Okay. Saya mungkin saya kira dalam 3 detik lah, sekiranya tiada soalan kita akan tutup sesi soal jawab kita ini dengan kiraan 3 detik dari sekarang. Okey. Untuk itu tamatlah sesi soal jawab kita dan terima kasih sekali lagi kepada ahli-ahli panel kita yang sudi membentangkan inovasi masing-masing dan juga kepada yang sudi melantarkan soalan-soalan, kita ucapkan ribuan terima kasih. Okey, baiklah, sebagai menyantuni rakan-rakan program Jalinan Pintar ini, kami zahirkan dengan gimmick penyampaian sijil secara atas talian. Untuk itu kita paparkan sijil untuk SMK Kelebang Besar ya Cikgu Fatimah? Oh sorry, kita paparkan sijil untuk sekolah SK Seri Makmur. Okey. Bagi sekolah-sekolah
kolaborator yang lain, urusia kami akan menghubungi cikgu-cikgu untuk proses penyerahan sijil. Itu dia paparan sijil yang bakal cikgu-cikgu akan terima nanti. Okey, dan berteman bila berjumpa pastilah akan mengabadikan kenangan oleh